Ustaz Farid selaku mudir Pondok Wonder Kanzi Ulum, Ustaz Haris selaku penolong kanan pengurusan dana dan kebajikan, Cici Ahwani guru penolong kanan dan pentadbiran, dan guru lain insya-Allah. Dan ahlan wa sahlan kepada semua para tamu ke Pondok Wonder Kanzi Ulum. Dan minta maaf saya wakil Ustaz Usam, minta maaf atas kelewatan program ini. Kerana kita start tadi pukul 8.30 lagi, kita start dengan program Maulid dan dipimpin oleh Al-Fazil Ustaz Gus Husaini kita. Dan insya-Allah kita akan mula terus dengan ceramah insya-Allah. Tak apa nak cakap. Terima kasih kepada yang datang ya, insya-Allah saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, saya hormati Ustaz Nik dan seluruh kepimpinan Ma'had, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah serta anak-anak pelajar sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan masa dan waktu untuk sama-sama kita bertemu, duduk di dalam majlis kita pada pagi ini. Syukur kepada Allah kerana kita masih diberikan kesempatan berada di dalam majlis penuh dengan barakah ini, di tempat yang berkat ini. Ini kali yang pertama saya sampai ke sini lah, alhamdulillah. Tengok Ma'had kita, walaupun saya dipahamkan masih bau. Dalam nama mana Ustaz? Sini baru 2 bulan. 2 bulan sini. 2 bulan. Tapi mudah-mudahan kita doakan agar Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk diteruskan perjuangan ini, diberikan segala kemudahan di atas segala urusan, dan Allah Ta'ala rungkaikan daripada segala masalah untuk teruskan pengajian dan perjalanan Ma'had ini. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang dibagi kepada saya hari ini tentang apa? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Saya naik duk tengok tadi ni nak cakap bab ibu dan ayah ni. Kita next time lah. Budak-budak ni. Nak cakap kat budak-budak ni dulu. Saya terlibat dengan pengajian Ma'had ni tuan-tuan. Saya ingat tahun ni tahun yang ke-10 ke-11 dah. Saya menguruskan pengajian Ma'had saya. Ustaz Nik apa dah sampai dah itu ni. Saya mula ayah bagi tanah, sebidang tanah tu lebih kurang pada tahun 2011. Dia bagi dalam bulan 4. Saya ingat dalam bulan 4, pasal birthday saya pun bulan 4. Dia panggil saya pergi dekat tanah tu. Dia kata, "Lah ni hang ambil tanah aku ni. Ni tanah aku ni hang ambil, hang buat Ma'had," dia kata. Sebab kami memang hidup dalam keadaan semua ni jaga sekolah.
Tok Wan saya buat sekolah, ayah jaga. Kerja tak mana pun dia jaga sekolah tu. Lepas tu tak tahu dah kot dia tengok saya ni pelik dah kot masa tu. Saya mula ceramah tahun 2003. Bila duduk dalam dunia dakwah ni tuan-tuan, ceramah ni, kita pula dalam usia muda ni, dia jadi kemewahan yang melampau ke lagu mana saya tak tahu lah. Masa tu saya tak tahu. Saya mula ceramah, saya umur tingkatan 1 lah, 13 tahun saya tingkatan 1. Saya tingkatan 5 saya dah pakai Mercedes dah masa tu. Avantgarde masa ni, saya ingat lagi. Kupang, 2 kupang tu. Saya pergi periksa SPM pakai tu. Saya periksa stamp, saya naik BMW 7 Series. Tingkatan 4 saya dah ada driver lah. Saya ingat tingkatan 6 duit dalam akaun bank saya, cash money ada dekat-dekat 180,000. Kita duduk ceramah bawah tu. Saya bukan mau buka sekolah ni, dan saya tak mau. Saya tengok dah ayah saya buka teruk. Duit sekolah, duit kita, duit sekolah. Saya tak mau lah. Saya punya cita-cita masa tu, habis saya mengaji, saya nak fokus kepada bidang perniagaan. Ceramah, niaga. Dulu saya duduk set aku tu. Aku ceramah sebulan dalam 7-18 ribu ringgit. Aku meniaga boleh 2-30 ribu ringgit. Kaya. Memang fokus saya nak pergi duduk di KL, nak duduk di belah Damansara, ada rumah banglo, nak aku tu. Bukan saya mau nak buka sekolah ni. Saya ingat lagi ayah saya kata, hang kena buka sekolah. Saya kata tak mau. Sekolah ni lebih kurang duduk galah bewak hidup kan. Nak sembelih makam tak boleh, nak suruh buat kerja tak boleh. Buka sekolah ni memang saya tak mau. Tak tahulah pandangan seorang ayah ni bila dia tengok saya masa tu, dia nampak nak tergelincang ke apa ke, saya tak tahu lah. Dia kata lah, hang dengar cakap aku, dia kata. Ni tanah ni ambil. Dulu arwah Tok Wan Hang nak buka mahat tahfiz tak kesampaian. Aku pun tak ada kederak dah nak buka, tak larat dah. Lah hang masa tu umur saya 21, hang buka ni. Ambil, hang buka ni. Dia bagi tanah. Saya pun duduk lipok tanah dia bagi tu bukan tanah rata, dia bagi payah. Dia bagi payah, kalau payah. Saya kata dia bawa tanah ni bukan dekat orang tak lalu, babi pun tak ada lintas. Dia kata ni payah ni. Nak suruh buat sekolah, tanah dengan payah ni. Dia kata ambil tanah ni. Ambil. Saya kata duit mula macam mana? Dia kata nak ambil duit aku 50,000. Dia bagi. Dia tulis cek 50,000. Ambil duit aku 50,000. Hang ada banyak mana dalam bank? Saya tengok statement lah masa tu ada 180,000. Dia kata hang tinggal 10,000 sudah bila belanja. Hak lain buat keluar buat sekolah. 170,000. Ketak tangan. Kita ada ceramah abang tegak ni tak tahu 170,000. Dia kata dah umur hang duit tak ada banyak. Dia kata sekali hang lelok. Saya pun duk fikir malam tu semayang apa minta petunjuk Allah. Duk fikir pak aku ni bukan tek ekor. Duk fikir apa ni? Nak dengar cakap dia ni. Pak aku ni bukan tek ketum. Ulama, tok guru. Duk sembang ni birrul walidain, duk ceramah lama dah. Aku dah ikut sekali ni. Selama ni duk taat benda hak tak berat. Hak ni benda berat. Saya pun tawakal esok pergi dekat bank transfer. Buka akaun mahat. Dia kata esok ambil buat akaun. Nah, cek aku 50,000 masuk dalam akaun bank mahat. Lepas tu duit yang masuk. Saya pun esok ni dengan nama Allah pergi buat apa? Bank cek tu 170,000 transfer masuk dalam akaun mahat. Tinggal 10,000. Buatlah masa tu. 2011 saya ceramah di KL apa semua. Cari duit apa semua, alhamdulillah. Dalam bulan Ramadan Allah Taala bagi kemudahan. Saya kutip boleh buat balik pikut dia dalam 1 juta lebih nak tu. Buat balik dalam lebih kurang dalam 26 hari 27 hari ceramah buat balik juta lebih. Buat nama. Buat
buat law ni lebih kurang nilai dan lebih kurang dalam insurans nilai bangun ni dalam 6 ke 7 juta. Dia punya kos bangunan apa semua. 2012 mula pengajian Januari. Tuan-tuan, nak cerita kat tuan-tuan. Mula-mula tu saya buatlah bajet bentang bajet kat ayah. Mesyuarat lembaga sekolah ni bentang. Kita nak ambil pelajar 20 orang, kami tak ramai. Sini dah ramai lah 43, kami 20 kan. Saya tak mau lebih 20 tu pun bagi saya ramai dah. Sebab nak jakah bayar ramai-ramai ni. Kita takut silap panggil nama. Nak jakah budak ni panggil nama lain. 20 tu kita kira boleh hafal nama dia pun elok lah. 20 saya ambil 20 bentang. Yuran banyak ni, gaji guru banyak ni. Kalau kita ni apa semua, lebih kurang dalam 1 bulan, lebih kurang dalam 10,000 nak kena top up. Tak apalah saya kata yang tu saya cari. Saya bentang dekat dia waktu sarapan pagi. Dia nak keluar pergi kerja, waktu tu dia mufti, saya duduk bentang dia. Saya dah tengok kata orang tua ni aku duduk bentang, dia buat tak dengar. Dia buat tak tahu. Saya duduk bentang, dia buat makan, dia buat tak tahu. Lah kali saya tanya, apa faham nak ni duduk bentang? Dia kata aku faham. Anak abang kata banyak ni. Apa tu ya? Dia kata aku tak mau yang nak ambil yuran, aku tak mau. Hak mana budak ada duit bayar, budak tak ada duit kena wajib beri. Allah, tersandak pula. Kalau bayar ke semua pun 10,000 nak kena top up, tambah jenis buat lagu tu. Yang pertama tadi ni berat dah nak bagi duit 170,000. Yang ni yang kedua. Hak tadi ni dengan nombor 2, hak nombor 2 lagi berat. Ni yang kata ni bila sembang bab ibu bapa ni tak taat tu. Hak nombor 1 170,000 one shot kita bagi, lepas tu kita himpun balik lah. Tapi hak nombor 2 ni yang kata bewak ni, nak kena galah sampai bila tak tahu ni. Nak kena topak ni sampai bila tak tahu. Kalau 10,000 lah 10 tahun lah, 11 tahun lah, tiap-tiap bulan 10,000. Kalau kita ambil yuran, ni dia tak mau ambil. Oh, dia kata yang ni lagi berat. Lepas tu saya pun duk fikir, kata aku ni kalau duk fikir bab rezeki ni tak selesai masalah. Bukan kerja aku dah nak fikir. Nak taat tak nombor 2 ni lagi berat. Saya pun duk fikir, pejam celik. Tak apalah, dia kata A lah. Dia kata B lah. Kata tak apa, ambil budak-budak. Mula tu perjumpaan yang pertama tu, dia berucap. Dia kata tuan-tuan, dia nak ucap, saya duduk dengar, dia duduk ucap, dia duduk tepi. Dia kata ni kita buka ma'at apa semua ni, tuan-tuan mai lah hantar anak tuan-tuan mengaji, mai. Saya buat ni semua ni mai. Saya dengar dia juga. Ayat dia kata ni, dan tuan-tuan kena ingat lah, saya nak anak-anak tuan-tuan mengaji. Kalau tuan-tuan ada duit, bayar yuran. Tak ada duit, biar mereka mengaji. Saya kata punah dah ayat tu, mampu dah. Orang Melayu ni bukan boleh bagi pilihan. Ada duit, tuan-tuan bayar. Tak ada duit, tuan-tuan bagi mengaji. Agak-agak mak pak dia pegang hak mana. Ada duit bayar, tak ada duit, tak ada bayar mengaji lah. Dia nak pegang hak mana, Pak Long agak-agak. Dia pegang hak nombor 2 tu selerak Pak Long ni. Bila ayah saya kata dah khabar dah ni semua khabar dah nak metek kepala aku ni. Dia sembang kemas aku yang teruk ni ingat nanti. Alhamdulillah tuan-tuan, sebelah tu. Tuan-tuan tahu daripada saya duk kena cari duit sebulan 10,000, maklum. Hak saya duk tulis tu sebulan 10,000. La perbelanjaan sekolah ma'had yayasan kami, tuan-tuan campur semualah kos perjalanan yayasan ni. Sekolah dulu kita ada sebuah, sekarang kita tambah dengan anak angkat lagi 4 buah di bawah. Jadi saya duk kena bela 5. Termasuk dengan asnaf Puan Maklum 11 tahun 10 tahun berjalan. La saya duk kena cari sebulan tak kurang 100,000 every month. Tiap bulan 100,000.
Apa dia yang Ustaz nak cerita ni Ustaz? Nak cerita kat maklum, bukan senang nak buka sekolah ni maklum. Tengok muka-muka ni, bukan senang maklum. Orang kata buka sekolah senang dah cari duit. Lah maklum main duduk ni 2 bulan. Tuan-tuan main duduk ni 2 bulan, tuan-tuan jaga. Saya dulu ada juga orang duduk fitnah, kata Ustaz ni duduk makan duit, duk ni tak pergi sapu duit. Saya kata lah, kan saya cakap banyak, aku pun tak mau berkata dengan hang. Hang main duduk tempat aku 2 bulan. Semua akaun bank kita bekukan, yang awak keluar sekupang duit pun, hang cari. Hang duduk 2 bulan, hang cari, nak tengok hang nak boleh makan ke, hang nak boleh mampu dengan sekolah ni. Tak, orang ni dah main-main jaga 2 bulan. Sebab tu ni, yang ni kena pakat jaga maklum. Saya nak abang, kalau betul-betul lah saya nak buat duit maklum, saya tak buka sekolah di hutan Palahang. Tak buka maklum, saya pergi buka sekolah di Damansara. Buat private school, seorang pelajar kita ambil yuran RM700. Boleh buat duit. Bukan tak ada rumah orang nak bagi apa, ada. Kalau betul-betul nak buat duit. Tapi kita nak buat apa? Adakah kita nak jadi golongan yang mempergunakan agama untuk hidup? Prinsip yang kita kena pegang, menggunakan hidup untuk agama, bukan menggunakan agama untuk hidup. Sebab tu saya bila saya sampai ke sekolah agama ke Mahat Tahfiz ke, derita sekolah ni saya dapat rasa. Sebab apa dia? Saya terlibat. Sebab tu yang saya jaga 4 buah sekolah. Masa PKP tu saya pergi tengok, Allah, tengok sengit seorang-seorang. Saya kata, Ustaz, macam mana PKP? Allah, Ustaz, kami duduk nak tutup. Hak mana yang saya pergi rasmi pembukaan, saya jaga, saya takkan bagi tutup. Ada yang nak buat sekolah, panggil Ustaz main ceramah, buat perasmian kempen derma. Saya pun pergi, orang main, kita kempen, orang bagi duit, apa semua nak buka sekolah. Tiba-tiba PKP tu kalau sekolah dikatup, saya kata, macam mana kebajikan wakaf orang-orang dah meninggal tu, sekolah tutup, stop ke pahala mereka, terpaksa bagi dia kan. Ada sekolah yang terpaksa saya top up sebulan 12,000, sampailah. Ada sekolah yang okey sikit 8,000, paling kurang 8,000 lah. Hak paling teruk 15,000 sebulan. Saya tak reda nak melihat sekolah-sekolah agama, terutamanya sekolah-sekolah tahfiz ni tuan-tuan, tutup. Saya tak reda. Minggu lepas hari apa? Hari Senin lepas semua saya pergi satu sekolah. Kena tengok dalam Facebook saya dah. Saya dapat panggilan telefon daripada sahabat saya. Dia kata, Ustaz, bila free kita pergi sekolah tahfiz ni, Ustaz. Saya kata, siapa? Allah tak apa, tak ada. Dah tinggal Allah dan Rasul di sekolah tu. Bahan mentah nak makan pun tak ada, terputui. Gaji kaki tangan dicatu. Saya pergi tengok. Kemudian dia baru 2 bulan ke 3 bulan pegang. Tuan-tuan, dia berbeza dengan sekolah-sekolah orang bukan Islam lah, saya nak abang. Dia berbeza. Saya belajar pengurusan sekolah dengan satu sekolah Cina. Saya nak belajar pengurusan, nak tadbir sekolah, saya pergi belajar dengan pengetua sekolah Cina. Satu sekolah Cina di Kedah tu saya pergi. Saya pergi dekat pengetua dia perempuan, cikgu tu, dia mentua lah macam tu. Saya kata, cikgu, saya mau belajar cara nak jaga sekolah lah, dengan cikgu. Dia tanya saya, lu ada apa sekolah? Dia kata, tu sekolah Quran punya. Oh, tu sekolah yang pakai itu lah. Betul lah. Mau baca Quran punya, dia kata. Wah, itu lu bagus lah, lu jaga itu lah. Saya kata, nak belajar macam mana? Apa ketua sekolah tu kata? Dia payah, itu Chinese lain punya jaga sekolah, itu Malay lain punya jaga sekolah. Chinese dia semua ibu bapa support lah, Malay dia kurang lah. Ketua sekolah Cina tu juga betul kan? Kita tak boleh resist. Ada orang dia resist, semua hak Cina cakap, semua tak betul. Tak.
Setuju tak dia kata tu maklum? Ini orang Chinese lain lah menjaga sekolah. Itu parent Chinese lain lah. Itu Malay lain lah. Mak bapak dia lain lah. Saya tanya cikgu sekolah ni berapa sebulan? Sekolah dia. Kita punya gaji pun dalam satu bulan 120,000 lah. Itu gaji staff. 120,000. Private school bukan sekolah kerajaan. Saya kata buat macam mana? Ayah, kita kalau buat majlis makan malam selesai lah 1 tahun punya gaji. 1 tahun punya gaji buat majlis makan malam. Saya cabang ustaz ni buat tengok majlis makan malam. Panggil geng-geng kita Melayu ni main makan malam. Ni kita nak cari duit dah, nak buat sikit bangunan sekolah apa. Kita memerlukan lebih kurang 300,000. Buat majlis makan malam tu pun habis 800,000. Kutip derma malam tu dapat 2,500. Makan model makan malam tu pun. Lepas buat majlis makan malam, selesai gaji 1 tahun. Itu parent lah, dia yuran dia ada bayar lah. Cuma dia pun ada satu lagi lah, dia bagi itu monthly punya belanja lah. Duit yuran tak pernah short, bagi pula sumbangan kepada sekolah. Kita hak bulan pun short, hak sumbangan ruyuk. Saya selalu kata waris ni jangan jadi pokok jendalu. Saya selalu kata waris jangan jadi pokok jendalu. Tahu pokok jendalu kalau dah lah batang pokok getah tu haram tak ada apa dah dalam tu. Dia duk main duk tumpang sengit pokok. Saya ada jumpa lagu tu. Yuran tak bayar. Saya memang pandai. Pantang buat perjumpaan waris. Dia yang cakap banyak. Dia yang banyak tak bayar yuran. Habis apa duduk cucuk rokok tepi tangga. Anak-anak ni dia bukan tahu kita ada belah lepas nak pergi mengaji ya. Dalam hati kata aku tampak peri ya. Yuran haram tak nak bayar tahu ni. Sebab saya memang pandai duduk teruk. Hak teruk bukan hak aku. Ustaz ni macam nak luah perasaan tak? Nak habaq, nak cerita. Tapi orang tanya ustaz, siapa yang tahan? Dah tahu teruk, dah tahu tak larat, siapa yang tahan? Jawapan dia mudah maklum. Kalau kami tak buat, siapa nak buat? Kalau kami tak buat, siapa nak buat tuan-tuan? Faedah akhirat ni tak tahulah ada lah kot yang dapat. Tapi kita fikir semata-mata. Saya fikir yang pertama saya nak selamatkan anak bangsa saya daripada hancur. Itu yang pertama saya fikir. Matlamat utama saya pejam mata. Saya nak selamatkan anak bangsa saya daripada hancur. Sebab tu saya buka sekolah tuan-tuan. Saya bukan fikir nak perelok sekolah saya ya. Ada orang dia ada duit, dia nak perelok sekolah dia, nak buat sekolah dia bagi elok apa semua. Lepas tu cukup, dia pun boleh makan sikit-sikit gaji. Saya tak ada, saya tak fikir lagu tu, saya mak. Lillahi ta'ala saya tak fikir lagu tu. Setiap duit ceramah saya sekuati semua tabung yayasan. Demi Allah saya cakap, 1 sen saya tak nak makan daripada duit ceramah. Berapa tahun dah? Tu ustaz buka awal, ustaz makan. Saya ada lah, bisnes dengan bini saya. Sebab tu orang kalau nak sekat ceramah apa, saya tak apa nak alat kan. Sebab saya bukan cari makan tergedarah dengan duit ceramah ni, maklum Setiap duit sumbangan saya ngayah sama. Dia pun dia duk mengajar apalah ni. Duit sumbangan orang tu masuk ke dalam yayasan duit sekuati tu. Saya pun duit sekuati masuk ke dalam yayasan. Sebab sampai bila maklum kat Pak Long, sampai bila kita nak hidup ni dalam keadaan akhir zaman ni, masih kita nak ambil prinsip hidup senang selesa ke? Zaman ni maklum bukan zaman nak ceramah, ada duit, tukar kereta, ada rumah, tambah bini. Tak, bukan, tak ada nak fikir dah benda ni. Kita duduk dekat garisan-garisan pendapat, kena fikir sejauh mana, seboleh mana kemampuan yang ada pada diri untuk menyelamatkan akidah anak bangsa kita di akhir zaman. Ni mana? Ni pun kita kata 42 orang, nak jadi manusia tiap-tiap orang.
Lah dia duduk depan kita, dia duduk angguk. Angguk. Tahajud jaga, qiyamul lail bangun. 5 waktu jaga, Quran dapat. Bagi cuti raya balik 2 minggu, jadual tu jalan tak di rumah. Gaya pak nak gerak, mak kata Allah biar apilah. Duduk kat sekolah ni tiap hari dah duduk mangkit. Syurga dah anak kita tu. Masa kat 2 minggu tak mayang, tak masuk neraka lagi. Jangan dah. Betul tak saya kata ni? Saya tahu lah. Duduk di sekolah ni ada lah juga para sahabat manzil balik rumah. Hilang belaka. Duduk sini pakai lah jubah serban apa? Balik rumah. Rambut cecok. Mak bawa pergi Pulau Tioman, rambut cecok. Seluar je nak cari tu. Bubuh t-shirt depan, belakang. Oh kemas. Maklum ni perjuangan, maklum nak abang. Saya nak abang apa yang saya cerita ni. Tuan-tuan fikir, lepas tu tuan-tuan buatlah keputusan di akhirat ceramah. Tuan-tuan rasa nak bersama dengan pihak Ma'had membantu membangunkan pusat pengajian. Atau tuan-tuan nak ambil macam dulu, tak apalah, tak apa. Kita fikir. Tuan-tuan, saya tak tahu kalau orang lain punya prinsip. Saya punya prinsip macam tu. Saya buka sebab saya nak tengok anak bangsa saya selamat di akhir zaman, tuan-tuan. Ni kita duduk pada fasa akhir zaman, tak ada cerita dah. Nak cerita pasal peristiwa akhir zaman ni meluat dah, tuan-tuan. Dia bagi Ustaz dia cakap, saya tak mau cakap. Duk cerita ni, hang buat apa? Hang buat apa yang dia dengar cerita nganga? Oh, bahaya lah. Nganga, oh cakap no. Hang buat apa? Yang dia tahu dia main tanya kita bila kiamat. Ustaz rasa kiamat bila tak? Ingat aku 7-14 dah. Dia duk muih dayak tengok tarikh bila. Orang Melayu kita, dia tak tahu yang mana yang dia perlu, dia tak tahu. Dulu ada Ustaz Indonesia abang, tahun 2020 kiamat. Oh, ketak tak tahu. Awal 2019 tak apa-apa lah. Maklum kita kena pengok, tak mau dah, tak nak kiamat dah tahun depan, tak ada makan pengok apa dah. Tengok 2020 kiamat, tak main Covid mai. Ni baru ni dengar pula. Satu ustaz duduk di belah utara ni, duduk ceramah, apa dia kata tahun 2024 kiamat pula dah 2024. Allah, kacau maklum. 2024 kiamat kacau. Ustaz Nick pun ada. Tak tahulah, saya tak tahulah aku ada dalil kata 2024 kiamat, saya tak tahulah. Hak saya tahu dalam satu hadis, Jibril mai dekat Nabi tanya Jibril, mata sa'ah? Bila kiamat? Jibril tak jawab 2024. Tak tahulah betul tak Ustaz? Kan ada hadis yang kata 2024, saya tak tahulah. Tu tara malaikat Jibril. Malaikat Jibril, Nabi tanya dia bila kiamat, dia tak jawab 2024. Seorang sahabat mai tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Nabi tak kata 2024. Nabi tanya balik dekat dia, apa yang hang persiapkan diri hang untuk bertemu dengan kiamat? Lah ni kita duk cerita bah akhir zaman maklum. Takut tu jaga. Apa persiapan kita? Apa perjuangan kita? Nak membela agama, nak memelihara agama, nak menegakkan agama di akhir zaman ni. Apa dia? Ni kalau zaman kita ni pun dahsyat, tak zaman ni boleh ni. Jaga mi kau depan ni mungkin lah kau 30 tahun lagi boleh hidup. Maklum tak nampak cerah dah. Kan awal lagi. Lepas tu kita nak tinggal mereka ni maklum. Kita nak tinggal mereka ni. Lagu mana Islam di zaman mereka ni? Kalau kita tak buat law ni, kalau kami tak buka pusat-pusat macam ni, macam mana Islam di zaman mereka ni? Saya habaq betul, kadang-kadang saya sendiri pun rasa tak kuat dah tuan-tuan. Tak kuat dah nak berhadapan dengan benda-benda ni. Saya tak kuat dah, tapi duk fikir, kalau aku tak lawan, kalau aku tak bangkit, siapa?
Tak larat tuan-tuan. Mana ingat seronok ke ceramah? Dengar seronok ke ceramah tuan-tuan? Dengan khianat orang, dengan tak seronok. Seronok duduk di rumah. Seronok ke tu? Duduk di rumah. Ada duit jalan. Ada duit lebih buat rumah. Ada lebih lagi tukar kereta. Tengok-tengok lajar. Ada lebih lagi nikah orang lagi. Syok lah tu. Tengok seronok ada ceramah sana sini tuan-tuan. Orang dah tengok seronok, hakikat bukan seronok. Letih maklum. Letih perjalanan, letih dengan kerana orang, letih, semua letih. Letih macam-macam. Orang kata, ustaz, terima kasihlah ustaz berani duk lantang suara apa semua. Mana ingat saya seronok? Duk ingat seronok. Oh, ada tepuk tangan bagus ustaz, bagus ya. Oh, dia kata bagus ustaz, tepuk tangan. Awak kena ingat saya seronok kalau tepuk tangan. Nyamuk mampus kerana tepuk tangan. Tahu nyamuk? Ada ke orang tekan nyamuk itu tak? Nyamuk mampus kerana tepuk tangan. Saya kata aku pun mampus kerana tepuk tangan ni. Mau tak lawan maklum. Semalam saya duduk ada di Kuala Lumpur malam. Duk bercerita tentang pindahan Akta 342. Hak zalim menekan rakyat kalau diluluskan. Orang Melayu kita ni bukan tahu 342. Tadi ada makna apa dia 342 tu? Ada puan nak jaga COVID. Nak jaga COVID kan nak jaga politik dia apa? Lepas ni tuan-tuan, kalau 342 ni diluluskan pindahan, kita hantar pakai face mask ni boleh didenda RM100,000 ataupun penjara 7 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Kalau diluluskan pindahan tu, kalaulah ketua pengarah kesihatan kata ni dia main pula baru ni apa, dia kata di Amerika, di Perancis, di Belanda, Delta Crohn. Dia main lagi Crohn kedua ni. Kalau dia baru ada Omicron. Lah saintis mengenal pasti varian baru Delta Crohn. Campur di antara varian Delta dengan Omicron jadi Delta Crohn. Dulu dia main Delta dengan Alpha. Dua varian yang main, dua dos kena cucuk. Selesai kita pun cucuk-cucuk lega. Dia main Omicron pula. Tambah satu lagi nama dia dos penggalak. Ni kalau main pula Delta Crohn, dos apa? Mengetat. Kalau lulus Akta 342 ni, ketua pengarah kesihatan dia bagi kuasa penuh. Dia nak buat apa dia buat, kuasa mutlak. Dan siapa pun tak boleh bangkang dia punya arahan. Kalau bangkang, individu boleh didenda RM100,000 tak melebihi RM100,000 ataupun penjara tak melebihi 7 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Kalau pertubuhan perbadanan yang bangkang arahan ketua pengarah kesihatan boleh didenda tidak melebihi RM2 juta. Bayangkan dulu maklum, main Delta Crohn, mereka kata kena ambil dos keempat. Arahan ketua pengarah selesai dah, siapa tak boleh bangkang? Ataupun mereka kata memandangkan COVID-19 masih berada bersama dengan kita, pihak Kementerian Kesihatan telah membuat satu penelitian bahawa setiap rakyat Malaysia ni harus mengambil suntikan vaksin setiap 3 bulan sekali. Asal-asal dia boleh buat ke tu? Menteri Kesihatan dia cakap lagu tu tak? Dia kering lagu tu 3 bulan sekali. Kita tak mau ambil. Sampai surat di rumah, sampai surat ke apa WhatsApp, di bawah tu dia letak arahan ketua pengarah kesihatan. Kita tak mau pergi ambil. Mereka tanya lah nak RM100,000 kan 7 tahun kan cucu? Tuan-tuan nak kata apa? Kalau budak-budak ni nak kena cucuk, pihak Mahat dia bertahan. Jangan bagi cucuk. Jangan bagi cucuk. Pihak Mahat boleh didenda RM2 juta.
Siapa nak cakap kalau saya tak ingat? Saya pergi cakap mana? Dia panggil saya pergi cakap. Orang kata bagus ustaz, ustaz berani. Tanda ingat saya tak ada rasa takut lah. Tentang rasa-rasa saya ada rasa takut lah. Saya orang. Saya bukan malaikat. Tanda ingat saya tak ada risiko kan nak cakap benar ni. Kalau saya fikir untuk diri saya, tak cakap tak apa. Saya duduk di rumah, tak ingat apa. Tapi kalau saya tak cakap, benda tak heboh, tak riuh, rakyat tak tahu. Semalam bila bercakap, baru duduk telefon, duduk kerja telefon. Allah, tak boleh nak buat lagu mana, nak buat lagu mana. Pergi apa, malam duduk buat lagu mana, duduk buat lagu mana. Saya kata, dah ni saya nak tidur, saya esok saya nak pergi ceramah. Lepas tu kita fikir lagu mana kita nak buat. Di WhatsApp penuh. Sebab tu saya kata bukan mudah. Tuan-tuan ni yang saya kata kadang-kadang saya dah fikir sendiri. Saya pun tak ada kekuatan nak hadap benda ni di akhir zaman ni. Saya tak larat. Saya rasa tak mampu. Tapi terpaksa buat. Saya bukan ustaz selebriti apa semua. Tak ada. Bukan kita nak populariti daripada sudut ni. Tak ada populariti, memang saya menari depan TikTok. Tengok aduk gelek tu kan. Banyak dia punya views dia. Juta. Maklum dia tak maklum? Aduk gelek, mau pungkok elok lagi. Ramai orang tengok. Orang cakap pungkok lagu kena kecil manis tu tiruih lagu tu dekat 20-30 ribu lah. Mau elok tu juta boleh pergi. Tapi ni kita duduk pada fasa akhir zaman tu. Sebab tu saya nak cakap benar ni. Saya nak bagi kesedaran kepada waris-waris sekalian, ibu bapa sekalian. Tolonglah maklum. Anggap Mahat ni sebagai keluarga kita, bukan sebagai tempat penjagaan anak-anak kita. Sekolah ni bukan tempat saya abang tu tak. Maklum, saya hadap dengan waris ni lama dah. Dan waris ni pun tahu. Waris sekolah saya dia bukan berani nak main minta cuti dengan saya, dia tak berani. Saya, mereka main kerak saya tak pergi. Duk main dulu ni, duk main. Hari-hari dia main. Saya buat panjubaan waris, saya pening ada makcik ni seorang. Tiap-tiap hari dia nak main tengok anak dia. Dulu kita tak tegar. Kita kata tak apalah. Bila-bila rasa perlu nak main jumpa, main lah. Kadang-kadang ada emergency case apa. Dia tak kerti, dia main hari-hari. Saya hari-hari saya duduk dalam jabat. Keluar jabat kereta dia ada. Keluar jabat kereta dia ada. Dan kali saya abang kat ustaz tu kata panggil perjumpaan waris, cakap lagi. Saya buat syarat. Sebab tu waris-waris kata saya cengih, memang saya cengih. Kita nak jaga anak dia, dia main hari-hari. Dia pun tak percaya kat kita ke apa. Saya kata tak boleh dah ni. Sebulan 2 kali lah boleh main, tak boleh main kerak. Sebulan 2 kali lah. Mana-mana waris duk main kerak, saya bekas waris tu tak dalam serama, anak saya pergi berulang. Cukup hari ambil tengok mak hang. Dan mak hang kerak tengok main. Biar mak hang duduk dalam serama, hang duduk di rumah. 2 minggu sekali ambil tengok mak hang. Dia tunduk. Dia tunduk. Pada tunduk mulut dia kumit. Dia kata apa dia tak tahu ambil kat dia. Tu dia habis. Tak, kalau saya nak main tengok anak saya ni ada masalah. Ada masalah telefon saya. Tu ubat dia tak berani. Waris-waris ni. Kita minta untuk jadi keluarga. Tengok tak mana hak sekolah ni maklum tak larat, tak bantu ustaz, tak mana. Ni ada tak yang main hari ni waris-waris? Ada. Siapa yang anak dia pergi sini kat tangan saya nak tengok ramai mana. Hak yang ada anak sini 4 orang. 4 orang. Okey. Yang lain yang anak tak mengaji pun, jadikanlah sekolah ni sebagai keluarga kita. Mai bantu tuan-tuan. Mai bantu. Mau nak suruh ustaz-ustaz ni pergi cari duit, ustaz-ustaz ni lah nak mengajar anak kita, celah mana mereka nak mengajar. Saya tak apa, alhamdulillah. Bolehlah saya buat 2-3 benda dalam 2-3 kerja dalam satu masa. Tapi bukan semua orang yang mampu buat 2-3 kerja dalam satu masa.
Itu yang pertama saya nak cakap. Yang kedua saya nak cakap maklum, ni anak-anak aduk mengaji ni, perbetulkan niat mai ke sini untuk Allah. Kalau tanya seorang-seorang ni mai mengaji ni untuk apa dia? Saya selalu kalau mai tu saya tanya, hang mai tadi buat apa? Mak suruh. Betul dia jawab, mak suruh. Betul hang nak mai tak? Saya tak mau pergi, mak suruh. Dah nak mengaji tak? Dah mak suruh mengaji. Dan kalau hang tak mengaji, tak mengaji mak putih. Mai mengaji mak suruh. Dah tak apalah mak hang suruh lah, anak kerja kata mau lah, hang tak mau tak nak suruh mak hang ambil lah. Jangan duk abang tu kita ingat. Jadi orang mengaji juga. Oh, jenis mak suruh ni tuan-tuan. Nak perbetul bagi dia minat tu jenuh. Mak suruh, pak suruh. Ada tu lagi tu, hang mai apa? Tok Wan merayu suruh mai mengaji, dia kata nak suruh saya jadi tafiq lain semua ketum belaka, saya seorang aja selamat dah. Tok Wan suruh. Mai apa? Ni adik-adik ni mai apa? Kalau orang tanya mai mengaji ni untuk apa dah? Yang pertama, Ustaz Abang tulis tentu jadikan dia sebagai pahaman. Yang pertama, kamu mai mengaji di sini untuk apa dia? Bersiap diri untuk dididik. Itu yang pertama. Sebab apa tuan-tuan hantar anak-anak mai sini? Untuk mereka ni dididik, bukan mereka ni diajar. Mereka ni dididik. Sebab tu Allah Ta'ala, dia bukan mengajak Nabi, tetapi dia mendidik Nabi. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Dia lain maklum. Dididik dengan diajak lain. Sebab tu orang tanya saya, siapa Ustaz ambil 20 orang? Sebab saya nak mendidik, bukan saya nak mengajak. Kalau saya nak mengajar, saya buka lah 2-3 orang, yuran lagi banyak, saya boleh kedarah duit. Tapi saya nak mendidik 20 orang maklum, hak banyak yuran 4 orang kan. Hak lain tu FOC. Tahu FOC, free of charge. 200 darab dengan 4, 800. Tu pun 3 orang waris. 6 bulan dah haram tak banyak yuran. Kedai tak boleh buka makan pagi dengan malam 12,000. Saya dapat sebulan 600. Saya nak tanya maklum, boleh makan duit tak? Boleh makan duit. Orang kata ustaz-ustaz ni duk makan duit tu. Lepas tu kita ambil 20 orang sebab nak didik. Dan kamu adik-adik bersiap diri untuk dididik. Kalau kamu takkan nak main mengaji, nak suruh ustaz-ustaz mengajar, kata lain, mengajar. Macam sekolah-sekolah lain mengajar, sekolah menengah, sekolah rendah mengajar. Anak ngaji, tak mau ngaji sudah. Sebab apa dia? Dia mengajar. Tapi kalau didik, kenapa? Tu yang jadual di tahfiz ni lain. Dan tuan-tuan, yang mana orang-orang kena faham bahawa bila anak-anak kita dididik, dia mesti akan dapat sikit teguran, sedikit denda sebab nak mendidik. Bangsa kita lah ni tuan-tuan, bangsa yang kurang pendidikan. Tak mahu saya cakap. Bangsa Melayu sekarang, bangsa yang kurang mendapat pendidikan. Sedangkan kita ni Allah Ta'ala didik, Nabi didik, cantik dah. Tapi kita tengok sekarang bangsa kita, bangsa yang boleh dikatakan kurang dapat pendidikan. Tuan-tuan buka TikTok sebagai contoh. Cuba tengok cara Cina main TikTok, tengok cara Melayu main TikTok. Agak-agak dalam dua ni, yang mana rasa terdidik lagi dalam sosial media? Hak Melayu ke hak Kapiah? Setuju tak saya kata ni? Setuju tak? Pakaian anak muda Melayu dalam TikTok, dalam sosial media, dengan pakaian orang bukan Islam dalam sosial media, agak-agak mana yang lebih terdidik tentang pakaian? Sebab tu kita kena siapkan pusat dan tempat untuk mendidik anak bangsa kita. Kamu adik-adik bila kata nak mendidik, kena persiapkan diri dengan apa sebarang kemungkinan nak kena. Sebab proses mendidik.
Yang kedua, sebab apa kamu semua ada di sini? Yang kedua, sebab kamu nak dipakaikan akhlak Al-Quran pada diri kamu. Nak dipakaikan akhlak Al-Quran dalam diri kamu. Sebab tu bukan takat main mengapai. Mau takat nak main mengapai, balik duduk rumah boleh mengapai. Saya mengapai tak ada banyak mana dapat doang dekat lebih kurang sejuih lebih dah kot. Sejuih lebih tu pada ingat dah lupa ngaji tu ngapai tak nak besok ambil Faizal. Lepas Faizal lupa. Boleh hafal sejuih lebih tak ada ngaji tahfiz pun duduk di rumah kan. Pegang Quran. Apa? Kawan saya seorang. Tak ada sejarah lagi saya ingat belajar Mesir lebih kepada dia. Dia seorang yang hebat tu. Dia pergi duduk Mesir 8 bulan ya. Faizal duduk balik. Orang duduk 4 tahun dia duduk 8 bulan. Jadi tu imam tarawih tahun ni dekat surau. Tengok tahun depan boleh jadi imam tarawih balik lah. Dia tak boleh lah. Dia terduduk ya. Habis masa balik. Duduk di Zaqazi 8 bulan. Dia pergi dah nak masuk ngaji tak? Faizal 8 bulan. Coy balik. Dia tak balik lah. Dia cukup lah ngaji lama tu. Alhamdulillah dulu 8 bulan ngaji di Al-Azhar dulu. Hebat kan? Dan dia sejarah hafal Quran 30 juzuk 6 bulan. Mau takat nak hafal. Nak main duduk sini bukan nak main menghafal Quran ni. Bukan nak main menghafal Quran duk ngapal, ungguk. Dia duk ngapal dalam kelas dulu tu. Jadi imam tarawih pun kepala dulu tu. Wah kacau kata hang ni. Hak tu guru-guru kena jaga. Saya pergi nak tazkirah Ramadan di masjid di Pulau Minang. Budak Zamir duduk tu. Saya duduk belakang kitab pun tak hujung. Duduk tu. Habis mayang saya kata ni awak yang duduk tu. Dia kata bi'ah. Hang tak mengaji ke pergerakan 3 kali pergerakan kota rusak 3 kali betul-betul batas mayang. Dia kata tak, dia automatik. Kalau tak buat lagu tu, dia kata ayat tak keluar kata. Bukan setakat nak main mengapai dia. Hak mengapai tu nombor 5, nombor 6. Nombor 2 daripada dia. Kamu nak dipakaikan akhlak Al-Quran sebagai pakaian kamu. Rasulullah ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, akhlak Rasulullah ni macam mana? Apa jawab isteri Nabi? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Seumpama Al-Quran yang berjalan. Sebab tu kamu ngaji Al-Quran, jaga adik. Kamu bawa image Al-Quran. Jaga ni, amanah ni. Kalau buruk akhlak kamu, orang akan nampak kegagalan Al-Quran dalam mendidik kamu. Itu orang akan nampak. Sebenarnya Al-Quran tak gagal nak mendidik kamu, tapi kamu yang gagal nak mengikuti Al-Quran. Ustaz tak mau lari duduk keluar nanti tengok budak-budak ngaji tahfiz duduk pederas motor kat atas jalan. Tukah didikan Al-Quran kepada kamu. Hisap rokok, tukah didikan Al-Quran kepada kamu. Lagi banyak mengapai, lagi kuat rokok ke darah. Cukup rokok tu berhenti dekat pak kita sudah. Berhenti. Buat doa penutup dekat pak tu. Bagi kat pak ni, pak doa penutup lah. Tiap-tiap kali nak isap rokok, baca doa ni. Pak saya doa apa? Doa penutup generasi rokok. Tok Wan turun kat pak sudah. Kami tak mau. Cukup. Ni kita nak ngaji Quran pun sama naik rokok dengan budak ngaji Quran dengar. Bolehlah kita ni duk tak benda-benda atas mulut ni. Cakap rokok marah pula. Rokok ni nak tanya kamu betul ni, Dedik. Tak mau tanya apa-apa nak tanya kamu. Kalau tanya hak belum belakang dia ada hukum kot lain. Rokok ni hukum dia apa? Haram. Paling ringan? Makruh. Dek, ada tak sunat muakkad? Makruh ni benda apa dia? Benda Allah Ta'ala tak suka. Tinggal. Tak boleh kalau tak haram pun makruh. Tak ada lagi sunat. Cakap-cakap kuat paling ringan pun makruh. Tinggal. Kena beza kita hak ngaji agama. Adakah rokok kita nak pergi duduk atas bibir mulut kita? Pisap datang ni, yang bisa rokok. Pisap datang ni, yang bisa rokok.
pot ke apa ke. Dia kata saya alhamdulillah lah Ustaz, rokok saya tak vape. Lebih kurang lah. Saya memang saya tak rokok, kita darah vape ya. Lebih kurang. Kita hak ngaji agama ni jangan cemarkan imej agama dengan rokok. Nah Ustaz bang Ustaz dengan budak-budak ni Ustaz pantang, Ustaz rokok, Ustaz ikut pantang. Dulu kalau dapat Ustaz rokok ni kubuh penampang ambil. Dia suruh tinggal rokok. Biarlah, tak apa Ustaz, pak saya ni Ustaz rokok. Pak hang bukan ngaji agama lagu hang. Boleh kita ni bebas jadi imam tarawih. Hak jemaah duduk selawat, kita duduk pergi tentang nakor tu. Hak jemaah fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan. Apa belajar tak selawat nak kena dua-dua hit ni tu juga. Pang dua hit tak rokok tu tentang nakor tu boleh? Boleh? Boleh ke tak? Ha. Ada isap rokok? Ada, tak ada? Jangan sekali-kali isap rokok. Bak pak kita nak isap tu biar lah. Tak ada apa lah. Mereka nak isap-isap. Jangan duduk tegak dengan dia lah. Abah dengan dia isap rokok Allah haram bah. Biar kat dia. Dia minta hukum pada kita. Dia nak isap-isap. Dia doa lah lepas mayang. Ya Allah, bagilah pak aku tinggal rokok. Ya Allah. Jangan duduk lah. Kita tapak. Lepas mayang semua mah. Ya Allah ya Tuhan, aku bagilah pak aku berhenti isap rokok. Dia pun nampak tengah dekat kepala. Nak doa ni doa. Yang tu jangan doa kata. Dengan duduk tegak. Dia nak isap rokok, biar pergi ke dia lah. Nah, ni kita ni Ustaz cerita hadut kapal Quran ni. Hak yang orang tua tu biar pergi lah. Tak ada masalah daripada isap-isap lah. Ni kita ni Ustaz cerita ni, hak kita hadut ngaji Quran ni, hadut di sahabat ni. Hadut kapal Quran, dia isap rokok. Tak elok. Akhlak tu tak elok. Dia bercanggah. Orang mengaji agama isap rokok, dia bercanggah. Tak boleh. Isap rokok boleh hidup, tak ada masalah. Boleh? Tu jangan tinggal. Tinggal benda-benda lara-lara lagu tu tinggal. Duk buat benda-benda. Kita nak ambil Al-Quran letak dalam diri. Tiba-tiba duk pergi duk tambah dengan benda-benda lara. Main game jam-jam. Akhlak orang ngaji Quran ke? Main PUBG. Pas subuh sampai keluar tak bangkit. Duduk atas kursi tu duk main. Dan tadi tengok pelaku main PUBG tu. Beli dia punya kursi tu apa? Thomas ke apa tu. Duduk main game. 3 tahun semua bangsa Melayu kena bosi. Tengok 3 tahun lagi semua bangsa Melayu di bosi belakang. Itu yang kedua. Yang ketiga saya nak pesan kat kamu. 3. Selepas kamu dah letakkan diri kamu di sini untuk dididik, kamu duduk di sini, kamu nak buat apa? Pakaian yang kamu nak pakai itu, akhlak yang kamu nak pakai itu adalah akhlak Al-Quran. Yang ketiga adik-adik, kamu kena tanamkan azam dan cita-cita. Selepas kamu keluar daripada sini, apa yang kamu nak jadi? Pengajian di sini nama orang dalam 4-5 tahun. Masuk umur 13. Keluar korang boleh pergi mengaji SPM. Lepas tu kamu nak jadi apa? Ya? Sini ada SPM, alhamdulillah. Nak jadi apa? Cukup kamu stop, duk fikir nak balik, nak buka tahfiz. Cukup. Pak saya kata tak, lepas saya mengaji sini dia nak bagi tanah 3 relung tu. Dia nak suruh saya pun buka tahfiz juga. Tak payah. Lah mau tak buka tahfiz pun tak berdosa. Mau buka banyak lagi berdosa. Buka tak berjaya lingkup lagu tu yang mengaji agama. Tak dosa tak buka lah. Saya masa nak buka dulu ni, ayah saya kata lagu tu, saya cari dalil nak tak mau buat tahfiz tu. Sampai tahap macam mana? Saya duduk di Kedah tu, satu daerah nama dia Kubang Pasu. Ayah saya kata dia nak bagi tahfiz. Saya punya tak mau buka. Saya pergi kaji masa tu. Dalam Kubang Pasu ada rumah tahfiz. Dengan niat nak balik abang dia nak buka apa banyak dah. Cik ada satu ya. Saya balik abang. Rupanya orang ada satu ya. Tapi aku tahu aku kaji dulu yang aku suruh hang buat tu. Sebelum PKP itu, saya saja duduk sembang dengan kawan-kawan, duduk senarai. Dalam Kubang Pasu saja law ni ada 12 dah mak tahfiz.
Nak buka lagi. Lah, kali banyak mahat tapi belah mengaji. Ni kamu hak mengaji ni adik, cukup. Bukan kamu ni standard nak balik jadi tok imam, nak buka tahfiz, nak jadi no. Ini sebagai asas. Nak tanam sebagai panduan dalam kehidupan. Akhlak Al-Quran. Didikan yang kita dapat ni untuk apa dia? Bekalan hidup. Ustaz nak kamu jadi orang-orang yang berjaya ke depan. Dan tuan-tuan ni saya nak pesan dekat maknum-maknum lah. Bangsa Melayu, umat Islam dalam negara kita, 3 bidang yang kita terkebelakang. Yang bukan Islam, yang bukan Melayu terkedepan dalam 3 bidang. Orang Islam ni dah terkebelakang dalam 3 bidang. Ketinggalan sangat dengan kita tu. Yang pertama dalam bidang apa Ustaz? Dalam bidang undang-undang. Kita sangat terkebelakang. Saya nak kata kat tuan-tuan, tuan-tuan cuba masuk ke dalam IPTA dalam negara kita yang ada sediakan kos pengajian dalam bidang guaman dan undang-undang. Cuba tengok bangsa mana yang mengaji, yang ramai dalam bidang tu. Orang Melayu kita. Orang Melayu kita yang ramai. Masuk tengok ke fakulti undang-undang. Dan jangan masuk syariah wal qanun, nak di Islam lah. Fakulti undang-undang. Tuan faham saya nak apa? Mana ada orang Islam Melayu ni tuan? Sebab tu Islam diganyang di tengah-tengah orang Islam dalam negara Islam yang majoriti pemimpinnya pemimpin Islam. Tuan-tuan, ni kita duduk tengah berhadapan dengan isu apa 3 anak law tu, puan law tu. Hak nak ditukar status agama dia. Status agama dia nak ditukar. Saya nak tanya tentang kita duduk dalam negara apa ni? Negara Malaysia. Agama negara ni agama apa? Islam. Majoriti pemimpin kita beragama apa? Majoriti rakyat dalam negara ni beragama apa dia? Tapi bersiapa orang berani cabang Islam di tengah-tengah kita? Kalau dekat negara India, saya nak tanya tuan-tuan, negara India, kita hadut di Malaysia ni pergi negara India, duk cabak undang-undang India, nak tukar status agama seorang budak dapat 3 orang budak daripada Hindu nak main agama Islam. Rasa-rasa tuan-tuan, kita nak jadi apa dalam negara India? Demikian. Kepala duduk Tamil Nadu, badan duduk dekat Bombay, tangan duduk dekat Lucknow, kaki duduk dekat New Delhi. Dia katam lagu tu kat kita. Percaya ke tak? Hang duk pergi kacau agama kami dalam tengah-tengah kami tu. Kalau kita pergi ke China ataupun pergi ke Thailand, tak apa dah, tamu tu tak apa lah, ni cerita lain. Oh kita tuan-tuan, yang kata rakyat Malaysia, sidang media, polis Thailand cakap pasal Siam, netizen Melayu boleh duduk dengar. Komen lah. Bahasa bukan penghalang lah netizen ni buat aja. Dia cakap Siam bro kakak kadang-kadang ni orang kapak kadang-kadang dia dengar. Kita kata hang faham lah. Cakap Siam. Tuan-tuan kalau pergi ke Thailand, cabang agama di sana. Kita duduk di Malaysia pergi nak bawa 3 budak tu, nak murtad daripada Buddha nak masuk Islam. Agak-agak nasib kita macam mana? Agak-agak. Tangmo tu lah kita. Dia boh penampak Jepun tu 4 kali kerja duduk dalam laut sengak. Tapi tuan-tuan duduk dalam negara Malaysia Islam dicabang tak apa. Isu kalimah Allah, orang bukan Islam boleh guna ke tak lagi? Orang bukan Islam boleh guna ke tak lagi?
dah boleh guna dah. Dibenarkan Bible yang diedarkan dalam negara kita bercetak perkataan Allah dalam Bible. Dulu God, lah boleh tukar jadi Allah. Sebab apa tuan-tuan? Orang Melayu Islam ada apa isu, kita gunakan jalanan tempat kita. Orang bukan Islam guna kamar mahkamah dan undang-undang sebagai jalan apa? Beza ke tak? Beza ke tak? Orang kita lebih suka duk teriak di jalan daripada beraksi di dalam kamar mahkamah. Kita guna sentimen, mereka guna undang-undang. Agak-agak yang mana menang? Saya tak bermaksud kata lepas Ustaz Usam ni dia macam menghina orang ada buat demonstrasi di jalanan. No, silakan buat, tapi perkemaskanlah undang-undang. Lemah tuan-tuan kita dalam undang-undang. Lepas tu saya kata ni budak-budak ni tuan-tuan ni cerdik tuan-tuan ni budak-budak. Hak bodoh dia tak boleh mengaji Quran. Nak ngapai kau mana mengapai Fatihah lupa, ngapai dulu lupa. Biar kau rampak dia yang kuliah lakum tak namai. Budak-budak amal sini tuan-tuan bodoh tapi kena dengan Al-Quran, kena dengan didikan cerdik. Al-Quran merawat kebodohan dia. Lemah dia tu Al-Quran akan rawat. Saya yakin tuan-tuan, sebab saya baru 2 generasi sekolah saya. Sekolah saya sini mungkin pengambilan tiap tahun dah. Ada pengambilan tiap tahun. Cukup dah. Saya pengambilan 6 tahun sekali. Masuk tahun pertama, lepas keluar tahun ke-6, sekali dengan SPM bang, sekali jalan baru masuk baru. Budak saya mengaji tuan-tuan, yang best dulu ni, akademik mereka ambil lebih kurang dalam setahun setengah ya. Mereka ambil lebih kurang dalam 7 mata ke 6 mata pelajaran asal tu saya lupa lah. Tapi 5 daripada mata pelajaran tu 5 A1. 1 tahun setengah yang mengaji akademik. Otak mereka cerdik. Tuan-tuan ni budak-budak ni otak dia clear. Tuan-tuan bayangkan mereka ni yang dididik di pusat pengajian ni, mereka ni yang mendapat akhlak Al-Quran dekat pakaian mereka ni tuan-tuan, dan menjadi seorang peguam. Bagaimana roh Islam yang ada dalam diri mereka untuk mempertahankan Islam. Islam ni tuan-tuan, kalau orang yang tidak ada asas pendidikan Islam, dia semangat tapi roh dia naik. Ya, orang yang mengaji akademik, mereka ada semangat nak jaga Islam, tetapi nak dibandingkan dengan orang yang ada asas Islam, roh dia lebih. Hak berani mati dengan Islam ni tuan-tuan, lain no. Dia ada 2, hak berani hidup dengan Islam, hak berani mati dengan Islam. Saya tak ada takut bahawa saya hidup dengan Islam. Memang cuba mati tu. Berani mati dengan Islam. Kita kecundang. Terlepas belakang ada sudut undang-undang. Ni Pak Long yang ada anak-anak Pak Long, kena bola pebetul steering dah Pak Long. Islam dicabak kita kalah. Islam dicabak kita kalah. Islam dicabak kita kalah. Kalah betul. Ketua Hakim Negara Islam, Ketua Peguam Negara Islam, Pemimpin-pemimpin negara Islam. Kalimah Allah boleh diguna oleh orang bukan Islam. Kecewa ke tak tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan lepas ni tuan-tuan, kita tengok gereja dekat Sabah, Sarawak, dia tulis rumah Allah. Tuan-tuan nak kata apa? Dia tulis tu rumah Allah. Tuan-tuan nak kata apa? Yalah lah ni kita duduk tengah fight balik di mahkamah. Tuan-tuan tak apa lah, tapi 1-0 dah lah. 1-0 tuan-tuan. JDT kalah dengan KLCT. Macam mana maruah? Orang kata tak ada apa Ustaz. Okey, lah ni macam ni tuan-tuan. Mac AC tuan-tuan, saya nak guna. Kita bagi orang-orang kita tak kenal guna nama kita. Boleh tak? Boleh tak? Kita tak kenal orang nak ambil IC aku pergi guna. Nombor IC aku, nama aku hang guna. Tuan-tuan bagi ke tak? Kalau nama kita tak bagi sewenang-wenang yang orang
Tuan-tuan nak redha nama Allah kita bagi dekat orang yang kita tahu dia akan merosakkan kalimah Allah tu. Sebab tu anak bangsa kita ni kena bagi mengaji undang-undang. Yang kedua, kita kecundang daripada sudut apa dia tuan-tuan? Ekonomi. Duduk dalam negara kita, tapi ekonomi orang lain pegang. Apa dia yang kita boleh tahan lah tuan-tuan? Harga sayur kita tak boleh jaga. Bahkan baru ni dia ugut pula kerajaan. Kalau tak bagi harga telur naik, Ramadan jangan mimpi telur ayam nak ada di pasaran. Terkejut habis pemimpin kita, hilang telur. Lepa baru ugut telur ayam ya, pemimpin kita dah tak ada telur. Jadi menteri harga telur ayam pun tak boleh nak kawal. Kita nak tahu dia kawal apa. Jangan suruh dia nak jaga kita, suruh jaga telur ayam, tak boleh jaga lah. Sebab tu masa tu telur ayam tak ada di pasaran, ayam berbenih nak telur ada. Tunggu dulu kalau telur tak boleh jual. Duk menung ayam lambat. Duk tak telur, gaya nak keluar kemud masuk balik ayam. Dia abang kawan yang bagi keluar ni tak tahu nak boleh jual ke tak. Sama-sama harga naik terus telur ni bang, penuh. Maklum ingat Azad tu maklum telur ayam tak ada di kedai ingat. Pening kita. Pening maklum balik rumah bini tengok telur. Ya nak balik bini tengok telur. Tak balik kita. Bini kata kalau tak kat awak balik telur abang ni awak balik. Saya nak telur ayam ni. Ni awak balik telur hang telur ayam tak nak awak balik. Bini kita pula dapat nak pak dia tu keturunan hantu raya mana lah. Hari-hari kena telur ayam. Ada orang jenis telur ayam ni telur ayam lah. Kita bayar hang ni keturunan orang kan hantu raya. Ada kawan tengok orang. Hang makan habis tak 4 kali telur ni kena ada. Itu telur ayam tak ada. Hati dia. Saya kata hang ni keturunan hantu raya lah. Orang minggu sekali yang makan telur ayam hang hari-hari. Kalau telur mati ada telur ayam kena ada tak? Betul-betul keturunan hantu raya. Telur ayam pun tak dia nak jaga. Tentang nak suruh dia jaga apa? Lepas boleh ugut. Harga sayur pun tak boleh nak kawal. Harga telur pun tak boleh nak kawal. Sebab apa dia? Lepas pegang. Kita ngalip mana? Sebab tu kena ajak anak-anak tuan-tuan ni study tentang ekonomi. Law ni saya dah abang tuan-tuan. Ni cerita kita duduk law Pak Long oi. Mau Pak Long pejam lagi 7-8 tahun depan, 30 tahun pula anak-anak bangsa kita nak jadi apa dalam negara kita ni Pak Long. Ketiga, kita ni kecundang, ketewas dalam bidang apa dia? IT. Ni ketara 3 bidang ni kita kalah Pak Long oi. Kalah 3 bidang IT. Yalah budak-budak Melayu ni dia mengaji IT tapi tak kat game, tak kat TikTok, tak kat Instagram, tak kat Facebook, lain tak ada. Sebab tu kena tukar dah, kena tiun balik. Anak kita mengaji tahfiz, bukan ke depan takat nak jadi ustaz. Jadilah ustaz. Jadilah orang-orang ekonomi. Jadilah pakar-pakar IT, jadilah pakar-pakar perundangan. Jadi. Tapi asas dan basic adalah didikan Islam. Asas dan basic adalah didikan Al-Quran. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Sebagai penutup. Jadi sejam lebih lah. Sebagai penutup, saya nak tegaskan sekali lagi Pak Long. Pusat-pusat pengajian Islam yang ada di sekeliling kita ini sebenarnya adalah amanah Allah untuk kita. Adalah amanah Allah untuk kita. Tak boleh bantu banyak, bantu sikit. Tak boleh bantu semua, buat dekat mana mampu. Kena peduli. Ustaz, maklum tak duduk kampung ni, maklum mai ni bila ustaz mai. Tak apa, kampung maklum ada tak pusat-pusat pengajian Islam yang dekat-dekat? Ada ustaz. Jadikan dia sebagai amanah Allah untuk kita. Macam mana kita jaga surau, macam itulah kita jaga pusat-pusat pengajian ni.
Macam mana kita jaga masjid, macam itulah kita kena jaga pusat-pusat pengajian ni. Sebab apa dia maklum? Tak ada satu orang bangsa lain yang main mengaji di pusat-pusat ni. 42 orang ni maklum tengok. Bangsa apa? Semua bangsa kita. Anak bangsa kita. Hak main mengaji 42 orang ni maklum semua anak-anak agama kita, anak-anak Islam. Tak ada seorang bangsa lain daripada Melayu, tak ada seorang agama lain daripada Islam. Jadi ini tempat pendidikan anak bangsa kita sebenarnya, tuan-tuan. Tempat pendidikan anak bangsa kita sebenarnya. Yang kita nak jaga anak bangsa kita, jagalah sini, tuan-tuan. Elok pusat pengajian anak bangsa kita, eloklah pendidikan yang anak bangsa kita terima. Tak tahulah kalau tuan-tuan redha tengok pusat pendidikan Islam ni ditutup. Saya tak redha, saya maaf saya tak redha. Biar saya susah sikit, tak apa. Jadi pusat-pusat pengajian ni jangan tutup. Biar saya letih sikit pun tak apa. Kalau ikut ni saya letih, tuan-tuan ni. Sekejap saya kena pergi ke Bandar Remeh pula lepas ni. Nak pergi ke Bandar Remeh pula. Sekejap malam ni ada di Bandar Remeh pula. Petang ni pukul 6 sekejap ada di satu sekolah pondok Bandar Remeh ceramah. Malam ni kuliah Maghrib Perdana di Bandar Remeh. Saya balik. Saya daripada Kedah hari apa itu? Hari Rabu. Rabu malam lepas Maghrib saya ceramah di Elok Star. Lepas tu terus cacak sampai di Kuala Lumpur pukul 3 pagi. Check in hotel apa semua 9.30 pagi ceramah dah. Lepas tu Jumaat rehat sat semalam lepas Maghrib keluar hotel, pergi balik sampai rumah pukul 12, sampai hotel pukul 12 tengah malam. Tadi keluar daripada hotel 6.30 Maghrib apa subuh masuk 6 suku. 6.30 tayar kita dah golek dah sampai hari ni. Sehari ni terus nak golek tayar pergi ke Bandar Remeh pula. Pukul 6 petang ada program. Maghrib ada program. Nak balik rumah mungkin sampai pukul 2, pukul 3.30 pagi sampai rumah. Esok pukul 9.30 pagi kuliah duha pula. 11.30 pagi ferry saya ke Langkawi. Malam esok saya ada kuliah Maghrib di Langkawi. Malam lusa saya ada ceramah di Langkawi. Hari Isnin malam Selasa. Hari Selasa pukul 11 pagi saya kena ada dekat Permatang Park. Permatang Park tu dekat belah tu lah, Permatang. Terbang mai. Hari Selasa. Selasa malam lepas Maghrib masih ada di Langkawi. Terbang balik ke Langkawi. Kalau ikut saya tak main, tuan-tuan, tak larat. Maklum, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, maklum. Tapi bila saya dengar pusat macam tarik, Ustaz, boleh tak kami nak jemput Ustaz main ke pondok, nak bagi ceramah untuk waris-waris dan pelajar-pelajar pondok. Saya tak dapat bagi sumbangan besar kepada pondok tu, saya bagi semangat jadi. Saya korbankan masa, tenaga, sikit-sikit wang ringgit untuk pondok, jadi apa tu? Sebab apa dia maklum? Saya duk fikir yang ni ya. Yang nak mengaji pondok pun ni bukan anak online, nak bangsa aku. Tak tahulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tak sayang pada bangsa, saya tak boleh buat lebih kurang kat Melayu, saya curangan. Dulu yang saya duk ingat politik dulu ni pun, sebab mereka duk buat lebih kurang kat Melayu. Kena sekat, tak boleh ceramah sana, tak boleh ceramah ni, tak apalah. Yang jadi aku boleh bela agama aku dengan bangsa aku. Tak sayang kepada bangsa ni tuan-tuan. Agak-agak Rasulullah dia sayang tak kepada bangsa ni? Sayang tak? Agak-agak Rasulullah sayang tak dekat agama ni? Agak-agak Rasulullah sayang tak dekat umat Islam? Bangsa Melayu ni maklum, majoritinya Islam. Majoriti bangsa Melayu ni Islam. Ya, ada yang bukan Islam, tapi berapa persen, saya tak lebih daripada 5%. Ataupun 4.7% dalam kajian kata yang bukan beragama Islam. Lainnya majoriti Islam. Ada orang Melayu pergi agama Hindu, tak aman. Ada orang Melayu pergi agama Kristian, tak aman. Sebab tu maklum saya nak merayulah, jagalah pusat-pusat pengajian Islam ni. Anak-anak bangsa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati semua kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan menyelamatkan kita hidup di akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Kita hidup di akhir zaman,
Hak ulama' duk minta tak mau berjumpa, lah kita berjumpa dah. Hak para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in takut nak jumpa dengan zaman ni, lah kita duduk. Ni yang kata akhir zaman. Kalau tuan-tuan tak sedar, saya tak tahu lah. Maklum sedar tak maklum lah kita duduk akhir zaman maklum? Sedar ke tak maklum? Maklum sedar tak maklum? Sedar. Ustaz pening dah Ustaz. Ya, kita duduk di akhir zaman. Ya, kita duduk akhir zaman. Ustaz, takut nak hidup di zaman ni Ustaz. Ya, takut. Saya lagi takut maklum sebab saya duk tengok ulama' ni pakat duk pi, tinggal pun tak berorang. Hak duk tinggal ni Ustaz celaru lagu saya ni ramai. Celaru kot ni. Lah Pak Long letih. Pak Long pun tak tahu hak mana betul, hak mana salah lah. Betul tak? Betul tak? Tengok duk tengkar sama-sama ustaz. Kau nak ikut hak mana tu? Hak ni pun ustaz, hak ni pun ustaz. Pening aku tu. Zaman ni maklum, kalau pegangan akidah tak kuat, habis kita. Zaman ni kalau agamawan tak berani nak cakap benar, lingkup umat. Zaman ni kalau pegangan kita kepada agama rapuh, hanyut kita. Apatah lagi anak-anak yang nak hidup 30-40 tahun ni. Mai. Islam diserang di segala segenap. Hak dia bertengkar sama-sama Islam dah tak habis-habis duk tengkar ke rakaat tarawih. Sampai bila? Tak habis-habis duk tengkar ke nuri arwah. Sampai bila? Orang duk cerita tentang dunia digital, kita duk cerita bab kenduri arwah. Orang duk cerita pasal orang nak cucuk, orang nak letakkan microchip dalam badan, kita duk cerita bab qunut subuh. Sampai bila ni? Kita nak hadap dengan serangan liberal. Ni kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah ni duduk tengah-tengah. Kita nak hadap dengan pada serangan daripada golongan plural, golongan liberal, golongan Wahabi, golongan Syiah, golongan anti Al-Quran, golongan anti hadis. Kalau kita ni tak kemas dengan ilmu agama ni, maklum hanyut saya nak bang. Sebab tu maklum tahu kita duduk akhir zaman maklum. Saya nak pesan kat maklum satu lah. Imam Ghazali kata 3 pakaian yang akan dipakai oleh umat akhir zaman. Lalu pakaian mana yang kamu pakai? Yang pertama, nafsu. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. Pakaian mana yang maklum nak pakai? Maklum nak pakai pakaian nafsu, maklum nak pakai pakaian ilmu, maklum nak pakai pakaian amal. Fikir ambil. Saya doakan mudah kita selamat semua. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur yang sudi menyebut saya hadir pada pagi ini. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir pada pagi ini. Saya nak ceramah secara umum, agak payah lah hari ini. Saya nak pesanan khusus juga saya nak bagi kat budak-budak ni. Tak larat nak buat 2 ceramah untuk orang tua sejam. Pergi ceramah budak-budak tak sejam mampu saya. Dalam sejam lebih ni saya tibai 2 lah. Saya tibai untuk budak-budak ni, saya tibai untuk maklum-maklum. Hari ni kita panggil motivasi umat lah. Nak ceramah ni tak nak saya bagi motivasi lah hari ni lah. Mudah-mudahan ada kesempatan masa di lain waktu kita berjumpa lagi lah. Panjang umur, mau rezeki kita jumpa. Terima kasih banyak-banyak. Tolonglah jaga amanah ni maklumlah Pak Nona. Di mana-mana tempat lah. Tak khusus di sini saja. Sebab kami bukan orang sini ustaz, kami duduk tak mana. Mana-mana tempat ada pusat pengajian Islam, itu amanah Allah untuk kita. Itu amanah Allah untuk kita. Sebab ini tempat yang nak mendidik anak bangsa kita. Fikir lagu tu. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Tak boleh tolong banyak, tolong sikit. Ustaz, saya duit apa memang tak ada. Tak apa. Maklum pergi tanya, apa yang kami boleh bantu? Apa yang kami boleh bantu, tolong-tolong sikit. Apa semua, tak ada apa lah ustaz-ustaz ni kata maklum. Kami pun tak ada apa lah. Kalau ada apa pengajian, maklum ajaklah kawan-kawan mai. Cukup. Ada kami buat majlis-majlis apa, maklum tolonglah ajak-ajak kawan-kawan mai. Cukup. Hak lain tak boleh bantu, tapi tolonglah sudut tu.
Dia nak maklum. Ada apa-apa sikit, okey tak apa, insya-Allah maklum. Ada apa-apa nak buat makan, abang lah maklum boleh tolong masak. Cukup lah. Bukan nanti tolong duit. Kita bila suruh tolong, duit yang maklum fikir. Tak. Duit tu satu daripada 10 keperluan di sekolah ni. Sokongan moral, sokongan daripada sudut program, mainlah sokong. Jangan bagi pusat pengajian ni terasing duduk dalam kampung kita. InsyaAllah. Terima kasih semua. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap mohon maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz terbang Johor daripada KL mai ke Penang dan akan terbang ke Pantai Rameh pula insya-Allah. Jadi sedikit ucapan awalan daripada Al-Fadhil Ustaz ni untuk penutup majlis pada pagi ini insya-Allah. Tapi sebelum tu para tetamu yang dikasihi Allah, pihak pondok sediakan tabung galak tu. Atas pun ada, bawah pun ada. Jadi tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Tak boleh bagi RM100, bagilah RM1,000 insya-Allah biiznillah. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, yang dimuliakan pada Fadhil Ustaz Usam dan syukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran beliau yang saya muliakan pada Fadhil Ustaz Mizal selaku pengerusi dan seluruh jajaran para asatizah, para tetamu, para pelajar yang mana tetamu ada daripada jauh-jauh tempatnya, waris-waris juga ada dan juga orang luar pun ada. Dan terima kasih kepada Tok Teh yang ada hadir juga, kerana Tok Teh adalah salah satu tonggak utama kami lah, kerana beliau yang telah wakafkan bangunan ini. Dan moga-moga kita semua diberkati oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa nak cakap melainkan terima kasih banyak-banyak atas kehadiran para hadirin hadirat sekalian. Kami mohon maaf, beribu-ribu maaf atas kekurangan, kesilapan, kesalahan yang kami lakukan. InsyaAllah kami akan perbaiki demi perbaiki lagi. Dan insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, sokongan dan juga lain-lain kami perlukan. Moga kami lebih dapat lagi advance nanti insyaAllah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sama-sama doakan kepada usaha-usaha, moga-moga beliau diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan juga berikan kekuatan untuk berdakwah ila Allah. Dan kita sama-sama doakan juga moga-moga beliau panjang umur untuk terus menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu saja daripada saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Nanti akan ada Ya insya-Allah. jamuan. Ada sedikit jamuan lah yang disediakan oleh pihak pondok kepada ustaz dan rombongan insya-Allah. Jadi kepada para pelajar boleh bersiap untuk ke kenduri Timbalan Muda Ustaz ni Fauzuddin insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Terima kasih sekali lagi lah kepada para tetamu insya-Allah. InsyaAllah. Full house hari ni Ustaz. Alhamdulillah. Insya-Allah. Satu. Baik, kita tangguh dengan doa dan tarikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ومشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل السكينة والبركة والمنفعة وكثير الرزق وواسع الرزق صحة والبنات ظاهرا وباطنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم.